Saya pernah satu hari itu ceramah. Di hadapan saya semua pelaku jenayah syariah. Kena tangkap khalwat, kena tangkap di rumah urut, tangkap kat pub, minum arak, semua-semua. Orang muda kebanyakannya dalam 100 orang. Di belakang sekali, ada seorang anak muda muka baik, muka soleh. Duduk keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Lepas tu saya ni kan dah susah hati pecamah, memang tak suka tengok keluar masuk tu kan. Lepas tu saya pun selang sekejap saya cakap, ada siapa tak nak suruh kita sama-sama doakan untuk dia supaya dia tu tenang sikit. Sebenarnya saya dah tak tenang dah tengok dia keluar masuk tu. Lepas tu dia cepat angkat tangan. Ustazah, doakan saya. Nak doakan apa encik? Doa supaya bos saya, mak ayah saya tak tahu saya kena tangkap. Ada perempuan kat depan saya pula, umur dah 40 lebih. Ustazah, doakan juga saya supaya suami saya tak tahu saya kena tangkap khalwat. Saya tanya puan rasa lagi takut pada suami ke lagi takut dengan Allah? Tak apalah Ustazah, buat taubat dengan Allah tu urusan saya lah. Tapi yang saya risau kalau suami saya tahu, saya tak tahulah macam mana. Cara dia bercakap tu tak rasa takut dengan dosa yang dia lakukan. Tetapi kita tidak boleh menghina orang yang berdosa. Sebab apa? Ramai mana orang yang dekat dengan Allah kerana dosanya. Dan ramai mana orang yang jauh dengan Allah kerana ibadahnya. Daripada ibadah dia jadi riak, takabur, ujub. Ada orang yang berdosa dia makin dekat dengan Allah, menangis di malam hari mengenangkan dosa-dosanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Lepas tu kan, lepas daripada ada masa rehat tu, saya jumpa encik yang belakang, budak muda. Saya kata, dia datang jumpa, saya kata, minta maaf encik kena tangkap sebab apa ya? Saya kena tangkap dekat rumah urut Ustazah. Encik dah nikah? Belum lagi, saya muda lagi. Ustazah, saya anak sulung, saya baru dapat kerja ni Ustazah. Yang telefon tadi saya keluar masuk, bos saya telefon. Tak boleh bos saya tahu Ustazah yang saya kena tangkap. Kalau tak saya kena berhenti kerja. Sebab apa? Mak saya seronok saya dapat kerja. Saya tanggung adik-adik saya Ustazah. Saya jaga semayang, saya orang baik Ustazah. Saya masuk rumah urut tu sebab kawan saya duduk ajak, duduk pujuk. Dan masa kena tangkap tu Ustazah, saya tak sempat lagi kena urut. Betul ni. Saya tak sempat lagi kena urut Ustazah. Dah kena tangkap. Kawan saya tu, dia selalu dah dapat urut, tak pernah pula kena tangkap. Saya kata, ya Allah, Alhamdulillah. Ini adalah berkat doa ibu bapa kamu. Mungkin nenek kamu, nenek yang soleh. Datuk kamu, datuk yang soleh. Mungkin mak ayah kamu doakan supaya zuriat keturunan dipelihara oleh Allah. Jadi ahli syurga Allah. Yang tangkap kamu bukan penguasa, tapi Allah yang tangkap kamu. Allah ya Qahar, ya Jabbar, yang maha memaksa. Allah yang paksa kamu untuk berada di sini pada saat ini. Bayangkan kalau kamu tak kena tangkap hari itu, kamu jumpa tak saya? Tak. Kamu suka tak hadir majlis ilmu? Tak. Saya tak biasa Ustazah. Akhirnya Allah paksa kamu hadir dengan ceramah saya pagi sampai petang. Biasanya dengan pelaku jaya syariah, mereka bagi pagi sampai petang. Saya buat macam-macam aktiviti, macam-macam program. Sampai petang, saya kalau boleh yang lelaki semua menangis juga. Memang kebanyakannya mereka menangis. Sebab apa? Biasanya pelaku jenayah syariah, bila kita buat sesi meluah perasaan melalui tulisan, kita tunjuk dulu ada video apa, sentuh hati dulu apa semua. Bila saat dia mula tulis, 80% adalah dendam mereka terhadap ibu ayah. Ustazah, saya jadi teruk macam ni. Mak ayah saya tak pernah ajar saya solat. Ayah saya bawa balik perempuan kat rumah. Mak saya pun minum arak. Mak saya gini-gini. Saya benci mak ayah saya. Mak ayah saya asyik bergaduh je kat rumah. Mak ayah saya terlalu sibuk kerja dunia. Mak ayah saya kasar, mak ayah saya garang, suka maki hamun, semua. Semuanya ada dendam dengan mak ayah. Lalu saya ingatkan, kamu nak tak masuk syurga sekeluarga? Semua jawab nak. Bila sebut syurga, kalau orang isap dadah pun dia sedar sebut syurga. Kalau tanya orang isap dadah kan, tengah doktor cocok sendiri. Nak masuk syurga tak? Nak lah bro. Macam tu. Maknanya, tanya budak-budak nak syurga? Nak. Tanya orang bukan Islam, syurga? Semua nak. Sebab memang bila sebut syurga, dia ada satu enzim yang dikeluarkan, enzim happy, gembira, seronok. Semua nak syurga Allah.
Tanya orang buat maksiat nak syurga, mestilah nak. Tak ada orang berani cakap, tak nak, saya tak nak syurga, tak heran. Tak ada. Orang tengah buat maksiat, orang dedah aurat, orang buat apa pun, tengah ngumpat nak tak syurga, nak lah. Allahu Akbar, subhanallah. Bila sebut nak tak masuk syurga sekeluarga dengan mak ayah, nak ustazah, memang kami nak. Tapi kami ni layak ke masuk syurga? Ada harapan ke kami masuk syurga? Lalu saya ingatkan, asbab hidayah bagi sebuah keluarga bukan semestinya datang daripada seorang ayah, bukan semestinya datang daripada seorang ibu, kadang-kadang datang daripada seorang anak. Subhanallah, Allahu Akbar. Yang mana Nabi ada sebut di dalam hadis yang sahih, Nabi sebut, bila di padang mahsyar kelak ada lelaki, ada si fulan, ada hamba Allah bertanya kepada Allah, ya Allah, daripada mana banyaknya pahala-pahala ini? Sedangkan dia ketika hidup di dunia dulu tak banyak beramal soleh. Lalu Allah menjawab, itu adalah istighfar anak-anak kamu. Allahu Akbar.